90% Islam. Macam mana takbirnya? Atau dikesampingkan aja 10% tu? Tidak. Dihormati, diadakan wakil. Kalau kita 50-50 macam mana pula? Lagi kuat kerjasama yang mesti dibuat. Penjagaan hati dan sebagainya kena dibuat. Kerana yang penting bagi sebuah negara, tujuan penting bagi sebuah negara ialah keamanan, keselesaan, kemakmuran. Itu penting sebuah negara. Tidak ada gunanya sebuah negara yang hebat benar 100% tetapi tak aman, tak makmur, minta sedekah terus. Sebab itu kita nak bagi tahu bahawa siasah syariah diwujudkan. Siasah syariah diwujudkan ialah ilmu yang berkait dengan bijaksananya mentadbir sebuah negara. Di mana pemerintah Islam yang 50% ini, dia memerintah, 50% lagi bukan Islam, dapat dihormati oleh bukan Islam kerana kehadirannya di tengah-tengah pentadbiran dilihat sebagai suatu agama yang menghormati semua bangsa, yang menghormati semua pahaman agama. Sehingga kan Saidina Umar satu ketika sampai waktu dia di dalam gereja, dia sepatutnya semayang dalam gereja, tapi dia semayang di luar gereja. Bila ditanya kenapa semayang di luar gereja, tak boleh ke dalam gereja? Boleh, kata dalam gereja. Tapi aku takut bila aku meninggal besok, umat aku akan rampas gereja ni daripada orang gereja ni. Kerana dia kata aku pernah semayang di sini. Itu adalah satu penghormatan. Itu yang dikata siasah syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinatul Munawwarah. Di Madinatul Munawwarah ada Yahudi. Ada orang tak beragama. Dan datang daripada Mekah. Dan Islam tak seberapa pada waktu itu. Itu diwujudkan suatu piagam Madinah yang disebut Perlembagaan Madinah, di mana semua bangsa yang terdapat di dalam itu dijemput mewakili bangsa-bangsanya, sama ada dia Islam atau kafir. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyesuaikan dirinya dalam suatu suasana di mana di situ ada bukan Islam, maka kita dapat nampak bahawa Islam sebenarnya meletakkan budi bicara bijaksana itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Sebab itu kita dapat nampak kita tidak pernah mengata tidak sesuai. Tak pernah mengata tak sesuai. Kalau tak sesuai memang tak betul. Sebab bukan tak sesuai. Artinya dari sudut pengamalan Islam, semua rakyat Islam tidak ada sesuatu pun yang menahan, menegah. Tidak ada sesuatu pun yang menahan dan menegah. Daripada sudut fardu ain, fardu kifayah, semua orang terjamin kebebasan beragamanya. Orang Islam lagi ganda lah. Tak habis sebatang rokok jumpa surau. Tak habis sebatang rokok masjid pula. Dari sini kalau nak berjalan ke utara, masjid surau, masjid surau, masjid surau. Bukan main banyak. Inilah yang bagi tahukan kita bahawa sebenarnya Islam ini ialah suatu agama yang mensejahterakan pengamal, mensejahterakan jiran, mensejahterakan siapa juga yang berada bersama-sama dengannya. Sebab itu namanya pun Islam, sejahtera. Satu. Kedua, ISA. Ini ISA ni memang perkara yang tak pernah habis-habis. ISA ni wujud ialah kerana adanya, misalnya kita nak sebut adanya suatu keadaan di mana dari segi undang-undang fakta, orang ni tidak dapat dibuktikan bahawa dia misalnya bersalah ni. Tetapi mata orang nampak inilah punya hal. Contoh, inilah punya hal. Dan bila diambil orang ni, disimpan sekejap, aman. Ini contohnya. Sebab itu kita proaktif dalam melaksanakan tanggungjawab, iaitu nak mengingatkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Sebab kita dapat nampak, kita katalah KMM. Bukan ramai orang ni, tak ramai. Tak perlu pun takut. Tetapi cukup bahaya. Sebab dulu mereka ni tidak bersenjata, sekarang bersenjata. Dan pelajaran yang buku yang kita tengok, mereka belajar buat bom. Kenapa pula perlu pelajaran buat bom sekarang? Tetapi dari segi bukti, dia tak pernah nak mengebom. Dia tak pernah mengebom. Tapi membuat bom ni mesti ada.
Kita nak siasat apa guna buat bom. Sebab itulah ISA ini ialah suatu gerakan ataupun suatu kuasa yang diberi kepada pemerintah untuk menentukan supaya kepentingan orang ramai lebih diutamakan daripada kepentingan orang perseorangan. Kalau bertembung dua kepentingan, kepentingan peribadi, kepentingan negara, maka orang yang patriotik akan memilih kepentingan negara daripada kepentingan peribadi ini. Sebab itulah minggu sudah kita bercakap mengenai mengenai kalau salah kita patah balik. Jangan malu untuk minta maaf. Sebab orang yang mulia, ni Nabi kata, yang mulia ialah orang yang dapat melawan perasaan egonya. Itu orang mulia. Orang kata orang mulia itu ialah orang yang di depan je duduk. Tak. Yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang berjaya mengaku kalau dia buat silap. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang sudah kita sebutkan, dia tersilap kerana menasihatkan petani-petani supaya jangan membuat pendebungaan kepada buah tamar ni. Hasilnya tahun itu tamar tak berbuah. Maka tahun tersebut, lepas tahun depan Rasulullah kata, wa antum a'lamu li umurid dunyakum. Kamu lebih tahu hal urusan duniamu. Maka dia mengaku kesilapan, jalankan terus macam yang buat kemarin. Nampak je kita ada satu lagi pemanggil Datuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian Yang berhormat, Datuk, selamat pagi. Saya Muhammad Abdullah daripada Senggaya. Muhammad Abdullah ya. Encik Datuk, sekarang ni banyak sangat kekeliruan di nama umat Islam. Sehingga sekarang ni tidak dapat diperbetulkan. Ini kita petanda yang tak baik. Ya, betul. Kerana kita takut percakapan antara umat Islam ni akan lemah, mengundang malang bagi orang Melayu khasnya. Ya, betul. Jadi saya minta, saya terima kasihlah atas perangan Datuk mengenai ISA tadi. Tapi saya pernah mendengar ceramah-ceramah ini dan saya dapati orang tidak mahu menerima hakikat bahawa ISA itu perlu digunakan. Kerana hujahnya Datuk ialah apakah akan berlaku kepada anak-anak yang telah isteri dan tanggungjawab si yang ditahan itu sekiranya orang yang punca rezeki telah ditahan tanpa sebarang bukti. Jadi ini satu masalah yang saya cuba nak menerang kepada kawan-kawan, tetapi mereka cakap terus cakap bagi kita tahu. Dan satu Datuk, saya kurang pasti mengerti dengan Islam di Malaysia ini. Kerana banyak sangat dua kekeliruan yang timbul. Jadi orang Islam, terutama orang Melayu, sehingga ini terlalu keliru. Walaupun nampaknya mereka faham, tetapi banyak daripada mereka ni dalam keadaan kekeliruan. Misalnya tu, saya pada tahun 1992 timbul satu soalan oleh orang ramai. Saya bukannya penceramah, tapi saya bekas pensyarah Sabah Universiti. Jadi mereka mengatakan, Datuk dia kata macam mana keadaan ni? Bila ini mengenai perbicaraan orang yang tertentu. Ni masa itu, ketika itu ialah Lord Presiden itu ialah Islam Pembesara. Bila disoal oleh Jeneral